Assalamualaikum bang. Saya Wiraizat bin Halim Waalaikumsalam. dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan mengambil jurusan Komunikasi. Nombor matriks BA 211600860. Hari ini saya akan berbual abang untuk uh, untuk assignment individu saya AT10703, dan saya akan bertanya serba sedikit mengenai latar belakang Sabah sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua dari segi ekonomi, sosial dan juga politik. Okey, bolehkah abang terangkan serba sedikit tentang latar belakang Sabah sebelum Perang Dunia Kedua dari segi politik, ekonomi dan sosial? Uh, Terima kasih saudara Wira Izzat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Soalan yang diutarakan oleh saudara Wira sebentar tadi yaitu sejarah negeri Sabah sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, sejarah Sabah sebelum Perang Dunia Kedua ini bermula ketika pada tahun 1881 hingga tahun 1942 di mana Sabah ini telah diperintah oleh SBUB, oleh Syarikat Borneo Utara British, yang mana pada waktu tersebut merupakan satu kuasa yang agak kuat di British yang telah memerintah Sabah. Namun pada tahun 1943 Sabah jatuh kepada tangan iaitu satu negara jiran kita, iaitu jatuh di tangan penjajahan negara Jepun sendiri. Namun pada tahun 1945 selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, maka kuasa Jepun ini dia semakin lama semakin kurang dari segi kewangan yang kurang kukuh, ketenteraan yang kurang kukuh, dan Jepun terpaksa melepaskan Sabah ini kepada pemerintahan British semula. Dan selepas pemerintahan Jepun dan diambil alih oleh pemerintahan British, telah terbit satu piagam yang diberi namakan Piagam Atlantik, di mana piagam tersebut telah menjadi. Namun selepas Perang Dunia Kedua juga telah terbit satu piagam iaitu yang diberi namakan Piagam Atlantik, yang di mana semua negara-negara yang mempunyai tanah jajahan hendaklah melepaskan tanah jajahan mereka untuk berkerajaan sendiri. Dan di sinilah titik bermulanya Sabah untuk berkerajaan sendiri. Namun sebelum Perang Dunia Kedua, saya ingin menjelaskan serba sedikit dari segi politik dan budaya serta sosial dan juga ekonomi tentang latar belakang negeri Sabah sebelum Perang Dunia Kedua. Yang pertama, sebelum Perang Dunia Kedua, seperti yang saya katakan tadi, Sabah diperintah di bawah pemerintahan SBUB dan juga Jepun. Jadi ini menjelaskan bahawa Sabah ini mempunyai satu sistem pemerintahan yang diketuai oleh Gubernur sendiri, yang diketuai oleh Gubernur British, dan setiap Gubernur ini akan diberikan dan di bawahnya terdapat residen yang mengetuai kampung-kampung. Contohnya di kawasan Ranau terdapat sebuah residen orang British sendiri yang menguruskan segala tabir urus berkaitan dengan hal pentadbiran di kawasan tersebut. Dan dari segi ekonomi pula, seperti yang kita tahu, tujuan utama British menjajah Sabah sendiri adalah disebabkan kekayaan sumber bahan mentah di Sabah. Contohnya dari segi sumber bahan mentah yang paling terkenal di Sabah ini adalah lombong. Seperti yang kita hari ini telah menjadi bukti penjajahan British adalah lombong mamut, lembah mamut di Ranau. Ya, sehingga hari ini menjadi bukti bahawa Sabah ini merupakan salah satu negeri yang mempunyai sumber bahan mentah hasil daripada perlombongan yang diusahakan oleh British pada zaman dahulu. Dan selain perlombongan, termasuklah biji timah, termasuklah hasil pertanian yang akan diekspor ke British sendiri dan juga ke seluruh negara-negara lain. Okay. Dan dari segi budaya pula, pada sebelum Perang Dunia Kedua, pertempatan. Saya ingin menjelaskan tentang pertempatan rakyat-rakyat penduduk di Sabah ini. Dia terbahagi ke serata seluruh Sabah.
Sebagai contoh, kebanyakan orang kadazan dusun ataupun orang dusun akan berada di sebelah pantai barat Sabah, iaitu di Ranau, di Keningau, di Penampang dan sebagainya. Dan manakala orang-orang seperti orang suku Bajau dan lainnya akan tertumpu di kawasan pantai timur Sabah seperti Tawau, Semporna, yang mana belum mempunyai satu pemusatan kaum di mana seperti yang kita lihat pada hari ini. Dan dari segi budaya pula, mereka menjalankan aktiviti-aktiviti masing-masing seperti dengan aktiviti adat kepercayaan masing-masing. Dan dari segi ekonomi pula, kebanyakan orang-orang Sabah pada zaman dahulu diarah untuk bekerja dan sangat kurang mereka untuk bekerja sendiri. Contohnya, mereka lebih tertumpu kepada kegiatan seperti pelombongan, kuari, pelombongan biji timah dan juga dan dipaksa untuk bekerja sebagai buruh paksa di landasan-landasan kereta api. Seperti yang kita lihat di Kota Kinabalu pada hari ini yang diberi nama Jesselton Town. Di mana pada tempat itu kita boleh lihat satu bukti yang menunjukkan terdapat satu landasan kereta api yang mana untuk kegunaan British mengangkut hasil-hasil bahan mentah untuk diekspor ke negara-negara pada zaman dahulu. Jadi landasan kereta api ini, bagaimana mereka hendak membuat landasan kereta api ini, maka British memerlukan tenaga-tenaga buruh daripada penduduk-penduduk Sabah pada sebelum Perang Dunia Kedua. Setakat ini itu sajalah yang sebelum kedatangan British. Sebelum Perang Dunia Kedua di bawah pemerintahan British. Okey bang, baik, terima kasih bang penjelasan yang jelas. Okey, seperti yang abang jelaskan sebelum tadi, apakah terdapat persamaan ataupun perbezaan dalam aspek politik, ekonomi, sosial selepas Perang Dunia Kedua di negeri Sabah ni? Boleh abang tolong jelaskan? Okey, dari segi perbezaan terdapat jelas perbezaan ketika sebelum Perang Dunia Kedua dan juga selepas Perang Dunia Kedua. Yang pertama, kita lihat dari segi pentadbiran. Pada sebelum Perang Dunia Kedua, seperti yang saya katakan tadi, pentadbiran diketuai oleh SBUB sendiri atau British sendiri, di mana diketuai oleh Gubernur dan Residen dan dibantu oleh Gubernur Residen dan juga pegawai-pegawai British. Namun, selepas Perang Dunia Kedua, di mananya telah terbitnya Piagam Atlantik yang mana membolehkan negeri Sabah ini untuk berkerajaan sendiri, untuk membentuk pemerintahan sendiri, telah menyebabkan pentadbiran di Sabah ini telah berubah 360 darjah. Seperti yang kita lihat pada hari ini, dari segi pentadbiran, terdapat ketua pemerintah itu sendiri terdiri daripada penduduk Sabah. Dan juga di setiap wilayah-wilayah, di setiap daerah-daerah akan diketuai oleh penghulu ataupun ketua kampung seperti yang kita lihat pada hari ini. Dan dari segi ekonomi pula, selepas Perang Dunia Kedua, penduduk negeri Sabah ini telah mula untuk berkecimpung dalam pertanian sawah padi, pertanian buah-buahan, dan pertanian dan buah-buahan. Pada mulanya, kegiatan pertanian ini bermula hanya untuk mengambil hasil untuk keperluan sendiri. Namun selepas hasil-hasil pertanian ini dan buah-buahan ini bertambah, maka telah menjadi satu kegiatan ekonomi bagi diri mereka sendiri, sehingga menjadi satu perniagaan untuk rakyat-rakyat di Sabah. Dan kegiatan ekonomi ini juga telah berkembang dan tidak hanya tertumpu kepada kegiatan secara diri. Mereka mula untuk menjalankan perniagaan ke luar negeri dan sebagainya. Dari segi budaya pula, tidak lagi penempatan penduduk Sabah pada selepas di Perang Dunia Kedua tidak lagi tertumpu pada satu kawasan. Seperti yang saya katakan tadi, orang dusun kebanyakan di pantai timur Sabah, pantai barat Sabah, dan orang-orang suku Bajau akan tertumpu di kawasan pantai timur Sabah. Tapi selepas Perang Dunia Kedua ini, seperti yang kita lihat pada hari ini, masyarakat Sabah telah pun terdapat berbagai bangsa telah tinggal di hampir ke seluruh Sabah.
Contohnya yang sangat jelas kita boleh lihat pada hari ini, terdapat persatuan-persatuan yang mewakili bangsa-bangsa mereka sendiri. Seperti Persatuan Bangsa Bajau, Persatuan Dusun Sabah, Persatuan Bugis Sabah, Persatuan Murut Sabah. Dan juga budaya-budaya ini telah berkembang, bukan hanya tertumpu di satu kawasan saja. Seperti kita boleh lihat pada hari ini, setiap perayaan-perayaan tidak hanya akan diadakan di sebuah kawasan, tetapi setiap perayaan ini akan disambut oleh satu negeri Sabah itu sendiri. Contohnya perayaan Pesta Menuai, yang mana tidak hanya tertumpu di pantai timur, tidak hanya tertumpu di pantai barat Sabah saja, tapi juga meluas di seluruh Sabah, termasuklah pantai timur Sabah, yang kebanyakan orang Bajau laut dan juga orang Bajau di sana. Setakat ini itu saja. Ada lagi pertanyaan, Saudara Wira? Okey, terima kasih, Bang. Okey, secara kesimpulannya, terdapat banyak perbezaan dalam perubahan sejarah dan budaya sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua di negeri Sabah. Diharap penjelasan ini akan memberi info yang bermanfaat kepada semua. Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama.